Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Okay, terima kasih. Saya nampak komen dari Nurul Liana Nur Syam. Okay, terima kasih kerana sudi menonton FB Live ni. Okay, saya masih menunggu lagi mungkin ada penonton yang sedang nak join kita. Okey, terima kasih Rini Sazurini. Saya suara clear eh. Ramai ke dari penonton-penonton ni dari lampu silau ah? Alamak. Lampu ni je yang ada. Tak boleh nak tukar lah. Volume kuat sikit. Saya hampir nak pakai baju Melayu tadi, tapi sebab tak dapat raya, tak pakai. Okey, saya rasa kita bermula sekarang lah. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton FB Live saya ni, FB Live TVET Mara. Okey, nama saya Dr. Muhammad Firdaus bin Kamuri, berumur 36 tahun dan merupakan Ketua Jabatan bagi Jabatan Teknologi Kejuruteraan Petroleum Operasi Pesisir di KKTN Kemaman. Okey, sebelum saya lupa, mohon rakan-rakan penonton untuk like dan follow platform media sosial TVET Mara, FB page, Instagram, Twitter dan YouTube channel, dan tolong subscribe. Okey. So saya terus kepada introduction kepada KKTN Kemaman. Okey, di KKTN Kemaman ni kita ada 6 program diploma yang ditawarkan dalam kluster minyak dan gas saja, iaitu Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik dengan pengkhususan Operasi Logi, Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi dengan pengkhususan Perpaipan, Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi dengan pengkhususan struktur luar pesisir, Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi dengan pengkhususan Instrumentasi dan Kawalan, Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi dengan pengkhususan Mekanikal, dan yang terbaru Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum dan dengan pengkhususan Operasi Pesisir. Iaitu ni yang paling bongsu lah sekali, Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum ni. Okey, kesemua program ni telah diiktiraf oleh MQA dan Engineering Technology Accreditation Council, ATAC. Okey, KKTN Kemaman juga ada menawarkan kursus separuh masa bagi bidang elektrik seperti penjaga jentera elektrik A1 dengan AO yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga ST, dan kursus jangka pendek seperti software, PDMS dan BOCAD. Okey, perlu ke saya terangkan satu-satu diploma ni? Kalau perlu boleh komen lah.
Kalau tak perlu, saya boleh proceed je. Saya perlukan respon daripada pendengar. Okey, okey, Jasin clear, suara okey je. Cuma apa Cuma kena jerit sikit kot baru jelas. Okey, saya jerit. Pening jelas. Sekincang clear. Suara kuat sikit. Assalamualaikum semua. Oh, ni kawan saya ni, Muhammad Azmi. Rudisan, okey, ni bos saya. Dungun clear. Sabri Ibrahim. Okey. Okey, kita yang kemambannya. Suara kurang jelas. Hanisa Nisa. Okey. Saya jerit sikit lah. Okey, okey, bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi Elektrik, pelajar akan didedahkan kepada aktiviti reka bentuk elektrik dalam industri minyak dan gas yang meliputi asas reka bentuk, pembangunan dan pengujian peralatan elektrik seperti motor elektrik, pembumian, pendawaian bangunan, sistem papan switchboard, sistem jana kuasa, talian atas voltan rendah, kabel bawah tanah, analisis sistem pengagihan dan penghantaran. Okey, kalau tanya saya pun saya tahu sikit-sikit lah pasal ni. Tak banyak sebab saya background saya chemical engineering. So macam switchboard ni saya ada tanya mengenai kalau dekat rumah TNB tu ada switchboard lah. Tapi kalau kat rumah kita itu namanya distribution board. Okey, pelajar juga turut didedahkan dengan peraturan dan aspek keselamatan khususnya di dalam oil and gas. Okey, untuk akta-akta elektrik dalam oil and gas. Okey, ini yang paling penting sekali. Kalau ibu bapa dia banyak tanya ni. Prospek pekerjaan bagi pelajar lepasan diploma elektrik adalah penolong pegawai latihan vocational, pembantu jurutera elektrik dan juruteknik dalam industri minyak dan gas, penjaga jentera elektrik, juruteknik dalam sektor awam dan swasta serta usahawan. Okey. Saya tengok mesej. Okey. Kuantan clear sebelah kemaman. Wah. Suara kurang clear. Alamak, ada yang clear, ada yang tak Okey, untuk jurusan piping pula. Okey, para pelajar program ni akan mempelajari asas komponen perpaipan, pelbagai kod dan standard. Contoh kod ASME semualah. Kalau oil and gas pakai itulah. Para pelajar juga turut mempelajari asas susun atologi, analisis tegasan pipe, equipment piping, prinsip dan prosedur untuk mereka bentuk logi. Okey, selepas habis belajar, pelajar ini akan bekerja sebagai pembantu jurutera pereka pipaipan luar pesisir dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta dan usahawan. Okey, untuk offshore structure pula ataupun struktur luar pesisir. Program ini meliputi analisis pengiraan dan prinsip reka bentuk struktur dengan menggunakan perisian seperti AutoCAD, SACS, AutoCAD Plan 3D, BOCAD, GRL with PDMS dan Microsoft Project. Pelajar juga memberi pendedahan kepada pelajar. Program ini juga memberi pendedahan kepada pelajar dalam mereka bentuk projek yang berkaitan fabrikasi struktur kluli. Lepasan program ini akan bekerja dalam sektor pembantu jurutera pereka struktur luar pesisir dalam industri minyak dan gas, juruteknik dan sektor awam dan swasta. Okey, okey. Sebelum tu saya tengok komen dulu. Muhammad Nabil, Encik Firdaus ke ni? Ya, saya.
Okey, Muhammad Halim. Okey, Muhammad Halimi, permohonan ke GMI masih dibuka Okey. Okey, lontarkan suara ini peluang. Okey, mereka suruh saya lontarkan suara, Mas. Okey. Kalau berdiri okey kot. Okey, bagi Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi, Instrumentasi dan Kontrol. Okey, ini instrumen Para pelajar akan mempunyai tahap kemahiran yang tinggi di dalam kawalan proses, Distribution Control System, DCS dan Field Bus Technology yang banyak digunakan dalam industri minyak dan gas. Para pelajar turut didedahkan dengan pengetahuan berkaitan dokumen instrumentasi dan kawalan. Dan prospek kerja mereka adalah pelajar akan bekerja sebagai pembantu jurutera dalam instrumentasi dan kawalan, juruteknik dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta dan usahawan. Okey, untuk program yang kelima pula, program mekanikal. Okey, pelajar akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh dalam syarikat kejuruteraan, pembinaan, fabrikasi serta operasi. Program ini juga mendedahkan graduan dengan teori dan praktikal melalui kelas amali yang merangkumi reka bentuk, prinsip-prinsip kejuruteraan di samping kemahiran perisian reka bentuk terbantu komputer, CAD seperti AutoCAD dan Plan 3D, dan pattern development, plate and sheet. Setelah tamat pembelajaran, peluang pekerjaan, pelajar boleh menceburi pembantu jurutera mekanikal, juruteknik dalam industri minyak dan gas, juruteknik dalam sektor awam dan swasta dan usahawan. Okey. Okey, last sekali program diploma yang diketuai oleh saya, Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum, Operasi Pesisir. Sebelum ni nama dia lain. Sebelum ni nama dia Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi dalam kurungan Operasi Pesisir. Sekarang ni dia ada tambah sikit sebab hari tu kita dapat ATSC punya pensijilan. So dia tambah petroleum dekat depan. Okey, pelajar akan disediakan dengan pengetahuan dan kemahiran berkaitan logi khususnya dalam industri hiliran seperti susun atur, PFD, PNID, proses, peralatan, keselamatan dan pengoperasian logi. Pelajar berpeluang merasai pengalaman di dalam pekerjaan sebenar melalui pembelajaran mengendalikan operasi unit dan proses menggunakan logi yang mirip kepada proses sebenar dalam industri. Sebabnya kita ada satu pilot plant, yang pilot plant tu hanya terdapat dekat Malaysia ni ada 3 saja, 3 ke 4 macam tu, so tak banyak. Dan kita antara menjadi tumpuan di antara institusi kemahiran ni, sebab kelebihan kita ada pilot plant tu. Dan selepas pelajar tamat, pelajar akan berpeluang bekerja sebagai pembantu jurutera, operasi logi, juruteknik operasi logi, juruteknik proses panelman logi, juruteknik dalam sektor awam dan swasta dan usahawan. Okey, sebelum tu saya tengok komen dulu. Macam tak seronok kalau cakap seorang-seorang ni. Mana Salam bos, suara tak dengar, guna earphone baru dengar. Slim Nuranizam bin Muhammad Paris. Okey Suara tak jelas tuan. Alamak, mana ni? Macam mana nak jelaskan Ada cara tak macam mana nak jelaskan? Ada cara tak macam mana nak jelas?
Ni tak okey pula. Ada yang cakap suara saya jelas. Okey lah. Maaf lah kalau yang tak clear tu, saya tak boleh nak buat apa. Saya dah jerit dah. Jiran pun dengar. Mungkin lain coverage kurang kot. Okey. Topik saya pada hari ini, okey, seperti yang dalam iklan tu, topik dia adalah KKTN Kemaman sebagai institusi pendidikan pilihan untuk bidang minyak dan gas. Okey, terus terang saya cakap, ini soalan yang kerap ditanya dalam semasa saya mempromosikan KKTN Kemaman di sekolah-sekolah dan di kanwil pendidikan. Sebab saya adalah ketua unit untuk bahagian promosi dan korporat Kemaman. Okey, sebagai pengenalan untuk pengetahuan para penonton, bidang minyak dan gas menyumbang kira-kira 20% kepada KDNK negara Malaysia dan dikenal pasti sebagai sektor yang akan memberikan penekanan utama. Okey, saya ambil reference ni daripada laman web MIDA, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia. Okey, ini bukan saya cakap, ini MIDA cakap. Okey, bidang ini sangat signifikan dengan keperluan negara dan memerlukan tenaga separa mahir dan mahir yang ramai bagi melancarkan pertumbuhan industri. Sebab tu bila minyak jatuh, kita sangat terkesan. Sebab 20% tu untuk satu sektor adalah banyak lah. So kita Major Chang daripada itu, dia memang ada efek lah kalau minyak jatuh. So sama-sama kita support negara kita. Okey, seperti yang diketahui umum, bidang minyak dan gas ni menjanjikan peluangan yang lumayan. Kalau pergi offshore lagilah banyaklah duit dia. Sekali pergi berapa student saya dia sebagai technician untuk pig. Dia pig tu dia macam nak buang dia punya ni tak nak jadi blockage dekat dalam pipe. So dia banyak pergi ke platform. So gaji dia agak mahal lah. Okey, Ridwan student saya Ridwan dengan Bob. Okey. Seperti statistik KKTN Kemaman pada tahun 2009 menunjukkan sebanyak 61% bekerja dengan industri minyak dan gas dalam negara dan luar negara seperti SBM Offshore, MMC Oil and Gas dan Petronas Cari Gali Kertih. Selebihnya, pelajar menyambung pelajaran ke peringkat ijazah di universiti tempatan, kebanyakan di MTUN seperti UNIMED, UMP, UTHM, UTEM, lepas tu apa lagi UNIKM. Okey, dan ada yang sambung belajar di luar negara. Untuk rekod, 4 orang pelajar kami menyambung pelajaran di UK sebelum ni dan 2 orang pelajar menyambung pengajian di Australia. Okey, saya baca komen sekejap. Nora Nizam bin Muhammad Paris, terbaik, program yang menawarkan income lumayan. Okey, yang ni betul lah dia cakap. Chori Cavalera, Piging, betul lah Piging. Manjung okey. Muhammad Nasri Abu Bakar, teruskan. Manjung tak clear. Off satu device. Kena guna headset baru jelas. Alamak, headset tak ada lah. Ada 2 device kot. Device apa Mungkin saya pakai OBS ni kot yang tak clear. Okey, saya sambung. Saya menjawab kepada soalan topik pada hari ini. Salah satu sebab kenapa perlu memilih KKTN Kemaman sebagai sebuah institusi pendidikan pilihan untuk bidang oil and gas, kerana KKTN Kemaman terletak di kawasan yang strategik
berhampiran dengan industri seperti di Kemaman Supply Base KSB, dan kawasan sekitar dia memang ada support untuk oil and gas punya bisnes, seperti di kawasan perindustrian Jakar, Kemaman dan Kerteh. Disebabkan itu, jalinan kerjasama antara KKTN dan industri lebih mudah terjalin, seperti kerjasama Smart Partnership, latihan industri dan bagi pelajar KKTN Kemaman, dan penglibatan industri dalam penilaian projek pelajar tahun akhir FYPEX. Kita panggil dia FYPEX. So kita buat FYPEX ni setiap tahun. Setiap tahun kita akan panggil orang industri datang untuk cek kita punya projek, final year projek. Sebab kita punya projek mesti berdasarkan oil and gas kebanyakannya. Antara jalinan kerjasama terbaru antara industri dengan KKTN ialah jalinan kerjasama dengan Terengganu Oil and Gas Council, TOGC. Ini sebuah badan yang diwakili oleh industri oil and gas di Terengganu, syarikat-syarikat di Terengganu. Dia form satu body, dia buat ROS semua. So dia apa-apa hal dia akan kerjasama dengan kita. Kalau mana kekurangan kerja, bidang mana yang diperlukan, apa keperluan untuk yang latestnya, so TOGC ni akan beritahu kita akan bekerjasama dengan orang. Antara kelebihan di KKTN Kemaman adalah kami mempunyai pilot plant yang kami namakan sebagai PIPET, yang hanya terdapat di beberapa buah institusi pendidikan di Malaysia yang berasaskan oil and gas saja. Saya rasa ada tiga, dekat Bintulu satu, dekat KKTN Kemaman satu, dengan swasta satu lah. Dia dalam PIPET ni dia mempunyai unit operasi yang simple lah. Dia tak sama dengan yang macam dekat pilot plant tu. Gemuk sikit kalau pilot plant yang betul-betul tu, dia proses unit dia banyak. Tapi ini dekat KKTN Kemaman ni, dia punya proses unit hanya mengasingkan mineral oil dengan air saja. So kita perlukan separator dengan yang main dia lah, separator dengan header. So kita ada control room semua tu ada lah. So bila kita dah asingkan, kita masukkan air dengan minyak. Lepas tu sampai kat header tu, header akan pergi, minyak dengan air tu akan pergi kepada separator. Separator tu akan asingkan air dengan minyak. Lepas tu minyak dengan air tu akan masuk ke tank masing-masing. Kita consider 99% purity dapat asingkan. Secara amnya kita juga mempunyai simulasi yang menyerupai proses sebenar di platform yang dinamakan makmal OTS. Dan ini pun kepunyaan department saya juga. OTS tu adalah singkatan untuk Offshore Training Simulator dan Wave Tank Simulator Lab, yang hanya Wave Tank Simulator Lab ni dia sama juga macam PIPET. Kita hanya terdapat tiga unit macam tu dekat Malaysia ni. So kalau masuk KKTN Kemaman, so kita akan dapat benda-benda yang tempat lain tak ada lah. So itulah kelebihan kita. Sebab baru-baru ni pun kita ada joint venture dengan government punya body untuk wave tank ni, wave tank simulation ni. So dan diorang sangat teruja tahu benda tu ada dekat kita lah. So diorang assume kita punya student ni bagus sebab ada benda-benda yang macam ni. Selain tu KKTN Kemaman mempunyai ICOE PDMAC, Industry
Center of Excellence Plant Design Modeling Excellence Center yang menawarkan kursus jangka pendek melibatkan software Smart Plant 3D, AutoCAD Plant 3D, AutoPIPE, SACS, PDMS dan POCAD yang banyak digunakan di industri dan diiktiraf badan pengiktirafan seperti Aviva dan Hexagon. Okey, untuk makluman, yang PDMS memang terbaik. Ramai orang puji, industri luar pun puji, banyak hantar training kat kita, dan ini merupakan salah satu kita punya core lah dekat sini, PDMS ni. Di akhir pengajian juga, para pelajar akan mendapat sijil kompetisi seperti A1 yang dikeluarkan oleh ST Suruhanjaya Tenaga bagi pelajar diploma elektrik dan Aviva PDMS untuk pelajar program diploma yang lain. Okey. So kalau pelajar yang berminat masuk program dekat KKTN Kemaman ni, dia akan dapat sama ada A1 ataupun dia dapat Aviva PDMS punya sijil yang diiktiraf. Okey. Ada saya baca komen je KKTN Kemaman, Arifin, bos ni. KKTN Kemaman antara Tibet Center for Oil and Gas yang terbaik. Terima kasih bos. Razni Khalid, Wave 10 Simulation terbaik. Ni orang kuat BKT ni, Razni. Suara ada echo, tak jelas. Terbaik. Muhammad Rosmani, program di KKTN Kemaman tawarkan sijil profesional macam NDT ke? Kami khusus sijil profesional NDT ni, kita dalam proses untuk menawarkan sijil tu lah. Sekarang masih lagi dia dalam proses perbincangan. Okey, daripada Shikin Zawawi, anak saya dah accept offer ke NJI. Tak apa, masih lagi dalam marak, okey lagi. Tapi kalau boleh dapat KKTN pun, KKTN Kemaman pun bagus jugalah. Saleh, okey. Natasha Syahida Ida, bila pengambilannya ya? Okey, pengambilan untuk KKTN, Puan Cik boleh pergi ke laman web Tibet Mara. Kita punya last application adalah pada 5 Mei 2020. Okey, Aizat Fakri, ni student saya ni. Aizat Fakri, onshore. Okey. Kelebihan di KKTM Muhammad Hakimi, macam saya sebutkan, KKTM ni, KKTM Kemaman khususnya banyak ada sijil kompetisi yang tak terdapat di tempat lain. Sebagai contoh, PDMS dengan khusus sijil elektrik A1, AO. So macam PDMS diperakui dan respon orang luar terhadap khusus tu pun sangat baik. Banyak orang luar hantar pekerja diorang untuk buat short course kat sini. Okey, yuran KKTN Kemaman, yuran ditanggung oleh Mara. Muhammad Hakimi. Okey, saya dah masuk kepada last saya punya kata-kata lah. Tapi lepas ni saya akan open untuk soalan. Misalnya kalau ada soalan dan soalan tu terlalu rumit untuk saya jawab, dan saya pun tak pasti, saya akan follow up dengan tuan, puan, cik yang bagi mesej tu lah. Okay. Akhir kata, sekiranya ada di kalangan penonton, saudara mara dan kenalan penonton yang berminat untuk mengikuti pengajian di KKTN Kemaman, khususnya anda boleh melayari laman web rasmi KKTN Kemaman di http kemaman.kktm.edu.my
atau mengikuti saya terkejut baca WhatsApp sampai pukul 3, tapi ini dah 2.30. Atau mengikuti media sosial Facebook, Instagram, Twitter atau hubungi talian pejabat di nombor telefon 09862 9292. Selain itu, kalau sekarang waktu PKP, kalau tak boleh walk in, anda boleh menghantar email ke email rasmi info_kemaman_kemaman. Email rasmi info_kkTM_kemaman@mara.gov.my. Untuk makluman semua, tarikh permohonan online ke semua pusat KKTM, MJI, IKM dilanjutkan sehingga 5 Mei 2020. Sila layari www.tibetmara.edu.my untuk permohonan. Saya buka untuk soalan. Saya akan jawab soalan sampai pukul 3. So sekarang saya baca Syamil Izzat. Dalam oil and gas ada bidang apa? Macam saya sebutkan tadi Syamil, kita ada 6 program diploma. Yang pertama, saya takut lepas program ni. Saya baca lagi sekali. Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik dengan pengkhususan operasi logi, maksudnya dia dalam bidang elektrik. Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi dengan pengkhususan perpaipan, piping. Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi dengan pengkhususan struktur luar persisir. Ni macam kalau building tu dia buat struktur, beam ke semua. Tapi dalam platform oil and gas dia buat struktur yang awak nampak yang beam bentuk besi tu. Dia buat tu lah, dia design tu, dia design bentuk tu. Dengan Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi dengan pengkhususan instrumentasi dan kawalan. Control system. Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi dengan pengkhususan mechanical dan yang last sekali Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum dengan pengkhususan operasi pesisir. Ni bawah saya. Ada 6 kos. Assalam tuan. Idris Ishak. Saya baca soalan dia. Assalam tuan, jika di IKM ada kursus proses piping drafting dengan menggunakan software 3D Plan AutoCAD, apa bidang kursus yang sesuai untuk ke KKTM Kemaman? Ini saya boleh suggestkan awak Idris Ishak boleh masuk bidang Diploma Teknologi Kejuruteraan Logi dengan pengkhususan perpaipan. So kalau macam awak ada basic software 3D Plan ni, sebenarnya semua kos ada belajar 3D Plan ni. Tapi macam kalau awak nak lebih advance, awak akan ambil PDMS. So dari situ awak akan improve menjadi kalau lepas habis awak akan improve menjadi seorang piping designer. Azmi Kasim, semoga ada buat untuk kos API, Introduction to API Cert. Untuk makluman Azmi Kasim, kami ada dalam planning untuk membuat API ni. Tapi kami planning nak bagi student kami ada API cert ni. Maksudnya bila dia keluar, dia ada API cert. Tapi API ni dia ada strict, bukan strict, dia kena ada background yang kuat sikit lah untuk lepas API cert ni. So kami dalam perancangan lagi untuk mengkaji apa kepentingan kebolehpasaran untuk buat program API certification. Tapi insya-Allah dalam masa terdekat kita cuba buat.
Hashim. Untuk pengambilan tahun ni, bila dijangka pelajar akan dapat surat tawaran dan mulakan pengajian atau ditunda disebabkan PKP ni? Okey, sekarang kita tengah tunggu memo daripada MARA untuk tahu apa langkah seterusnya untuk pengambilan akan datang ni. Tapi kami akan follow up dengan Cik Hashim ni. Kami akan email, message dia, DM dia untuk info ni, info yang berkaitan. Okay, Muhammad Saidi, Mat Said. Okey, thumbs up. Okey, lain. Okey, Saleh. Okey, boleh tanya Burhan Yusof. Boleh tanya sikit soalan doktor, apakah syarat-syarat am kemasukan ke KKTN Kemaman? Terima kasih Encik Burhan. Lama tak nampak Encik Burhan. Okey, syarat-syarat am masuk ke KKTN Kemaman adalah lulus matematik, lulus bahasa Inggeris, lulus mana-mana subjek sains. Itu saja. Simple. Doktor, Shima Ali, apakah kemudahan yang disediakan kepada pelajar di KKTN Kemaman? Okey, kemudahan. Saya ada buat list ni kemudahan dia ni. Okey, kemudahan dia, MARA ni dia menumpukan kepada golongan Bumi Putra, kebanyakannya B40, dan kemudahan dia dibiaya sepenuhnya dari segi allowance, yuran pengajian, pendaftaran pengajian yang minimum, penginapan asrama secara percuma sepanjang pengajian. So kebanyakan kesemua pelajar duduk di asrama. Kalau macam di KKTN Kemaman sendiri, kalau ada yang memohon untuk duduk luar, dia kena buat surat lah. So secara keseluruhannya semua duduk dalam. Okey, kita juga ada fasiliti seperti riadah, sukan, pusat khidmat pelajar, pusat kegiatan agama, ada surau lah dalam tu. Pusat gimnasium, kalau tengok pelajar KKTN Kemaman tegak-tegak sebab ada gimnasium ni. Okey, dengan kita ada macam nombor kita ada court futsal, kita ada padang bola sepak, tu tiap-tiap petang saya main lah tu. Okey. Lepas tu kita ada kemudahan alatan pembelajaran yang menepati keperluan industri semasa. Okey, sebagai contoh kita kemudahan alatan pembelajaran ni macam kita akan di lab kita setiap orang dapat boleh akses kepada satu komputer, tak ada kongsi-kongsi. Kalau 20 orang satu kelas, 20 komputer dalam tu, selalunya lebih. So tak ada kongsi-kongsi, lebih mudah, dia lebih praktikal. Okey, lain. Okey, sekejap Okey, Muhammad Saleh Studio, luluskah kredit doktor? Soalan pancing ni. Lulus. Okey, anak saya telah Mas Linda, anak saya telah membuat permohonan ke KKTN Kemaman untuk diploma kejuruteraan Logi Mekanikal untuk lepasan SPM 2019. Okey, Puan Mas boleh tunggu untuk keluar surat penerimaan.
Okey, okey, sekejap dari bukan. Okey, untuk kemasukan mesti kredit dalam mata subjek sains. Mesti kredit bukan lulus. Maafkan saya. Okey, Rini Sazwini. Boleh tak lepasan sijil IKM memohon kemasukan ke KKTM Kemaman jurusan Oil and Gas? Boleh. Kita ada terima. Memang boleh. Kita terima sijil. Kita tak silap kita sekolah sijil vocational, sekolah vocational pun kita ada terima, tapi setakat ni macam tak lepas. Setakat ni lah untuk sekolah vocational punya sijil. Doktor, apakah syarat-syarat utama kemasukan aliran oil and gas? Macam saya sebutkan tadi, kredit dalam subjek sains, matematik dengan bahasa Inggeris. Idris Ishak. Doktor, bagaimana dengan transfer kredit daripada lepasan pelajar IKM ke KKTM Kemaman? Okey, untuk pengetahuan, kita ada buat transfer kredit sebelum ni. Tapi kalau misalnya dia sebelum ni di IKM pakai ICGPA, dan sekarang KKTM pun pakai ICGPA, so dia boleh transfer kredit. Kalau di IKM masih lagi belum ICGPA, bila kat Kemaman sudah ICGPA, so dia tak boleh transfer kredit sebab dia punya tu dah lari. Benda tu kita dah buat sebelum ni untuk yang bukan ICGPA. Okey, moga ada rezeki untuk Puan Maslina, moga ada rezeki untuk dia belajar di sana. Andai kata tamat belajar di KKTM, di mana dia boleh sambung untuk degree? Okey, untuk degree anak puan boleh sambung di M2 punya universiti, seperti di UMP. Kita dengan UMP ni memang rapat. Dia sebab kebanyakan student kita akan sambung di sana. Okey, sebab mungkin faktor dekat, diorang UMP pun ada lawat kita punya pilot plant, bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar mengenai transfer kredit. So kemungkinan kalau anak puan masuk UMP, dia boleh transfer kredit. Dan anak puan juga boleh menyambung pelajaran degree di UniKL. NIMET boleh di Pasir Gudang tu. Lepas tu anak puan boleh juga menyambung pelajaran di UTHM, UTEM, Unisni Petronas. So banyak choice. Okey, dalam situasi semasa sekarang, bagaimana KKTM Kemaman menggalakkan pelajar untuk join bidang oil and gas? Okey, macam yang sedia maklum, kita punya harga minyak di pasaran dunia pun kurang menarik. Dia bawah 20 USD. So untuk break even, sesebuah company di Malaysia, untuk dia orang survive, dia perlukan dalam 60 ke 70 USD setong. So memang sekarang ni tak break even langsung. So saya faham
Ibu bapa mungkin terfikir kalau masuk bidang oil and gas ni mungkin tak ada masa depan untuk situasi sekarang ni lah. Tapi tuan-puan kena ingat, benda ni adalah cyclic recession. Maksudnya kalau oil and gas kena, semua pun kena dekat Malaysia ni. Sebab kita penggantungan kita terhadap minyak tinggi, dalam 20% KDNK. So harapnya bila anak tuan-puan masuk oil and gas sekarang, 3 tahun jangkaan research mengatakan recession akan habis dalam masa setahun 2 tahun ni. So bila anak tuan-puan habis belajar nanti, time tu oil and gas tengah recover dengan kemungkinan akan boom. So peluang pekerjaan tu lebih banyak. So macam yang tuan-puan tahu, sekarang kita ada pengerang. Pengerang paling besar sekali. So dia perlukan pekerja yang banyak. So kita punya target, KKTN Kemaman punya target, kita nak hampir 90% pekerja di pengerang adalah daripada student kita. Okay. So saya rasa tak ada isu lah untuk sekarang ni kita belajar. 3 tahun lagi kita masuk market, time tu semua dah stabil, kerja pun okey, masuk offshore, kumpul banyak duit. So bolehlah berjasa kepada ibu bapa. Doktor saya, okey, Syamil Izzat. Doktor saya baru berumur 16, tapi saya sangat berminat dengan bidang oil and gas dan saya keliru bidang mana yang saya ingin ceburi. Okey, Syamil Izzat, kalau saya suruh awak masuk departmen saya je lah. Senang. Tapi ikut awak punya minat. Kalau departmen saya, dia lebih kepada operasi logi. Maksudnya awak akan buat proses dalam logi tu. Okay, awak boleh bekerja dekat onshore, offshore. Okay, awak boleh menceburi bidang maintenance dekat logi. So kalau awak minat kepada bahan-bahan mekanikal, contoh awak minat kepada tank kan, awak tengok tank tu awak minat, awak boleh masuk kepada mekanikal. Ataupun awak tengok kabel wire elektrik tu, cantik je, awak minat elektrik, awak masuk bidang electrical. Bergantung pada minat awak. Tapi kebanyakan oil and gas, dia punya pendapatan memang tinggi. Untuk akan datang memang akan tinggi. Okay, Syamil Izzat, saya menjawab ke soalan awak? Saya tak nak terlalu bias kepada saya punya department ni. Okey, apa perbezaan diploma IKM dengan diploma KKTM? Diploma IKM, diploma KKTM sama je, cuma dari segi macam KKTM Kemaman, dia ada kompetensi sertifikat dia yang lain berbanding dengan IKM. Contoh IKM Bintulu, dia ada kompetensi cert dia yang lain. So bila awak keluar, awak akan dapat kompetensi cert yang berguna dalam bidang oil and gas ni. Okay. Adakah pelajar sijil lepasan IKBN dan ILP layak untuk sambung belajar KKTM? Setakat ni kita memang ada lepasan IKBN dengan ILP. Kalau tak silap saya. Okey, Salahuddin Bacok, apa khabar saudara? Doktor, macam mana dengan pasaran kerja sekarang berikutan dengan penurunan harga minyak dunia? Macam saya sebutkan tadi ya. Untuk makluman, kita ada tanya kepada kita punya syarikat-syarikat yang menerima student kita. Kita tanya, macam mana situasi sekarang ni? Company boleh survive tak? Dia cakap, company boleh survive, tapi terpaksa mengurangkan pekerja
diorang takkan tutup. Minyak macam mana pun akan digunakan, kan? Melainkan kita ada sumber energi yang lain. Tapi kereta sekarang ni macam kereta elektrik, macam saya, kereta elektrik memang macam mana nak cakap, high cost lah dia punya maintenance. So macam mana pun minyak akan dipakai dekat dunia sekarang. Macam kita dulu ada biodiesel, kan, dicampur dengan 50% biodiesel, 50% lagi diesel. So macam mana pun mesti ada campuran minyak juga, walaupun biodiesel. So dengan PKP sekarang ni, kenderaan tak banyak bergerak, supply tinggi, demand kurang. Dengan Rusia dengan Saudi masih tak menurunkan pengeluaran, dengan ekonomi terumbang-ambing, Saudi dengan Rusia cakap macam ni, US cakap macam ni. So sebab tu dia punya WTI price dia, harga jatuh negatif. So sebab-sebab macam ni menjadikan minyak dunia jatuh. So hopefully lepas ni 1-2 tahun ni akan recover balik. So dari segi itu, student yang masuk sekarang akan habis. Mungkin banyak permintaan waktu tu untuk pekerjaan. So hopefully target kita macam tu lah. Saya dalam aliran sains, lepas tu Math Modern dengan English. Boleh? Boleh. Encik Haris Hakimi boleh mohon dalam TVET MARA, apply KKTN Kemaman. Dekat situ ada 6 diploma. So pilih salah satu. Macam saya dalam onshore operation. So kalau nak tu cik boleh klik situ, apply. Share kat media sosial anda semua ya. Okay, Encik Hashim bin Ramli, Aiman Daniel. Okay, ni student saya ni. Terbaik Encik Firdaus. Muhammad Asyik Hamdi. Okay, ni kawan saya. Good sharing doktor. Doktor tentang instrumentasi kontrol pula, adakah pengkhususan khas di KKTM? Adakah pengkhususan khas di KKTM Kemaman doktor? Mohon Idris Ishak explain lebih kepada pengkhususan khas tu. Saya kurang faham soalan lah. Ni siapa pula ni? ISG. Siapa kenal pula saya ni? Boleh dengar. Ya, baiklah doktor. Doktor telah menjawab soalan saya doktor. Okey. Okey. So diorang minta kat saya closing. Okey. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kerana join saya punya FB Live ni. Kalau mana saya tersalah cakap, tersalah bahasa, terkasar, saya mohon maaf. Saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Ada 40 orang menonton ni. Saya assume itulah perkongsian terbaik saya untuk petang ni. Dengan ilmu yang saya ada, harap-harap membantu anda semua. Okey, ISG ada sesama dengan Dr. Firdaus UMP. Siapa ISG Sekolah saya ni rasanya. Dia kenal ni. Okey, sekian saya. Okey, sekian dari saya untuk hari ini. Dan jangan lupa stay at home bagi mereka yang perlu bekerja dari rumah. Dan bagi mereka yang perlu bekerja, hendaklah mematuhi segala SOP yang telah diberikan kerajaan dari semasa ke semasa, seperti membasuh tangan, kerap membasuh tangan,
dan jaga penjarakan. Okey, kita mesti menang melawan COVID ni. Okey, saya tutup majlis kita di live kita ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.